Nampak? Okey. Sekejap okey. So hari ni kita nak belajar ada dua jenis kuantiti dalam fizik iaitu kuantiti mana tu? Iaitu kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. Dalam handout kamu yang cikgu bagi dalam handout ni tak ada kan? Cuba check, tak ada kan? Cikgu buat macam ni je so nanti kamu salin kat sini. Sekejap. Sekejap sebab nak ni lah. Sekejap kita pergi ni buku teks tadi. Mana tu buku teks? Ni, kalau kat sini tak apa, tak boleh besar. Kalau kamu baca buku teks, apakah itu kuantiti skalar? Apakah itu kuantiti skalar dengan kuantiti vektor? Kalau kuantiti skalar, dia kata kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Tak ada. Ni sekejap. Kat sini lah. Ni kuantiti skalar. So kuantiti fizik, kuantiti fizikal, kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. So apakah itu magnitude? Magnitude tu macam nombor magnitude tu maksudnya dia nilai. Dia nilai. Contohnya macam jisim kan, 50 kg. So 50 ni nilai. So 50 tu magnitude lah. Ataupun masa kan, masa 50 saat. So 50 ni magnitude. So dia mempunyai magnitude sahaja. Kalau kuantiti vektor pula, dia kuantiti fizikal ataupun kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Contohnya maksudnya magnitude, contohnya macam berat. Kalau cikgu buat ni Ali, so berat dia berapa? Contohnya berat dia kalau jisim dia 50 kg, kalau jisim dia 50 kg, berat dia berapa? Siapa tahu? Respon. Kalau jisim 50 kg, berat dia berapa? Berat dia bukan dalam kg dia unit dia apa? Unit tu berat. Siapa tahu berat Newton? Newton kan? Berat. Benar. Berat unit dia Newton. So kalau jisim 50 kg, berat dia adalah kalau cikgu kata 1 kg 10 Newton. So kalau 50 kg berapa? 500 Newton. So berat Ali ni 500 Newton. So 500 Newton disebabkan berat ni kan dipengaruhi oleh daya graviti. So daya graviti kat mana? Mana daya graviti? Atas ke bawah? Kat mana daya graviti bumi kita? Bawah. Bawah. So berat dia 500 Newton. So dia ada arah. Arah dia ke bawah. Ke pusat graviti bumi. So ke bawah lah. Jadi disebabkan itu berat dia ada arah.
Okay, dia ada magnitude dan dia juga ada arah iaitu ke bawah, ke pusat graviti bumi. Okay, sebab berat ni dipengaruhi oleh daya graviti. Okay, so dia ada arah, disebabkan itu berat ni kuantiti vektor. Okay, ni had laju pun kuantiti vektor juga. Nanti cikgu explain lah ya kenapa had laju ni kuantiti vektor. Daya pun kuantiti vektor. Okay. Nanti cikgu explain lah kenapa daya ni kuantiti vektor. Okey, jadi kalau buka buku teks ni, okay, apa beza kan kuantiti skala dengan kuantiti vektor? Okay, contohnya macam ni. Cikgu ni dia kata apa? Dia kata lavi sejauh 50 meter. Kalau lavi sejauh 50 meter, apa beza ni lavi sejauh 50 meter dengan lavi sejauh 50 meter ke arah pokok itu? No direction. Tak ada arah. Tak. Yang mana tak ada arah? Yang mana yang Situasi satu. Situasi satu. Situasi satu dia tak ada arah. Dia ada magnitude saja iaitu 50 meter. So ni kita panggil kuantiti skala. Okey, dia ada magnitude, tak ada arah. Tapi kalau situasi dua dia kata apa? Lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. So dia ada magnitude, okey, 50 meter dan dia juga ada arah. So ni kita panggil kuantiti apa ni? Vektor. Ni kuantiti vektor. So tu dah dia beza kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, so kita try buat yang ini. Sekejap. Okey. Baca pernyataan berikut, kemudian tentukan sama ada dia mempunyai arah dan magnitude. Seterusnya tentukan jenis kuantiti fizikal tersebut. Kuantiti fizikal, kuantiti fizik lah. Okey, dia kata kereta Ferrari itu bergerak dengan laju 300 km per jam. Ada magnitude tak? Ada. Magnitude dia ada ni 300 ni magnitude. Tapi ada tak arah? Tak ada. Sebab apa-apa arah kan? So tak ada arah. Jadi kita panggil ni kuantiti apa ni? Skala. Jadi kuantiti skala. Okey, next. Nombor 2 pula. Kereta api bergerak dengan had laju 130 kilometer per jam dari stesen kereta api JB ke stesen kereta api Gemas. Ada magnitude tak? Ada. Okay, sekarang, ada arah tak arah? Ada dia punya arah dia ni dari stesen kereta api JB ke stesen kereta api Gemas. So dia ada tunjuk arah. Kita panggil dia kuantiti Vektor. Dia kuantiti vektor. Okay, next. Kenapa dia ni Okay. Okay, next. Ketumbatan air laut 1025 kilogram per meter padu. Kilogram meter negatif 3. Okay, so ni apa ni? Respon. Kuantiti apa ni? Kuantiti skala. Dia ada magnitude saja kan? So ni adalah kuantiti skala. Okay. Okay, kalau ni Sarah berjalan sejauh 500 meter. Ni? Skala. Ya. Skala. Sebab apa dia kuantiti skala? Sebab tak ada arah. Tak ada arah dia hanya ada magnitude sahaja. Okay, next ni. Melly mencatat masa 25.50 saat dalam acara 200 meter. Ini kuantiti apa ni? Skala. Okay, ni kuantiti skala. Sebab apa? Sebab dia ada magnitude sahaja. Ya. Dia tak ada sebut arah ke apa kan. Okay, kalau ni kuasa mentol itu 25 watt. Ni apa ni? Skala. Okey, betul kuantiti skala. Okey, sebab dia ada magnitude sahaja.
Okey, next. Suhu bilik makmal fizik mencapai 32 darjah Celsius semasa cuaca panas. Ada arwah tak ni? Tak ada. Tak. Arwah dia hanya ada magnitude sahaja iaitu 32. So ni kita panggil kuantiti skala. Okey ni sebuah kapal terbang Boeing memecut 25 meter saat negatif 2. 25 meter per saat kuasa 2. Okey ni memecut semasa berlepas dari lapangan terbang KLIA. Ni kuantiti apa ni? Vektor. Ya, Vektor. sebab apa kuantiti vektor? Ada arah. Arah. Ada arwah kan. Dia ada arwah, dia kata dia berlepas dari lapangan terbang. So dia ada arwah lah. Kemudian dia ada magnitude. So kuantiti vektor. Oh cikgu lupa nak buat nombor 8 ni. Ni berat Siva 450 Newton. Kuantiti apa? Kuantiti skala. Ya. Skala. Ni kuantiti skala. Skala. Ya. Skala sahaja. Sebab dia ada magnitude sahaja. Okay. Dia tak ada arwah. Silap. Ya ke? Baru tadi explain. Ini bukan kuantiti skala lah. Vektor kat Newton. Ni kuantiti vektor. Kuantiti vektor dia ada magnitude. Okay, 450 Newton ni. Oh. Lepas tu dia ada arah. Kat mana arah dia? Kalau cikgu buat ni Siva. Berat. Siva. Berat Siva ni. Kat mana arah dia ni? Atas ke bawah ke kiri ke kanan? Ke bawah. Bawah. Ke bawah. Sebab daya tarikan graviti bumi kan ke bawah. So berat dia ke bawah. Sebab berat ni masuk berat adalah dipengaruhi. Berat ialah yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi. Okey. So itulah maksud berat. Berat ni dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi. So daya tarikan graviti bumi di bawah kan pusat bumi kan. Okey, kat bawah kita. So sebab itulah arwah dia ke bawah. Faham ke? Faham. 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 Okey. Next. Kem Batu 10 terletak sejauh 15 km dari Bandar Kuantan. Ni apa ni? Vektor. Okey. Ya, vektor sebab dia ada magnitude dan dia juga ada arwah kan dari Bandar Kuantan. Ada arwah. So ni kuantiti vektor. Okay, next. Kita kata had laju di lebuh raya pantai timur ialah 110 km per jam. 1 jam boleh bawa dalam inilah 110 km. So ni apa ni? Vektor ke skala? Vektor. Vektor. Kenapa kamu kata kuantiti vektor? Laju. Sebab dia had laju. Oh, kamu tengok had laju yang ni ke? Atas ni Ni nama dia had laju. Had laju. Yang ni nama dia had laju. Ada beza tak? Tak pasti lah. Ada. Ada beza. Laju dah ada limit dia. Ini dia nak sebut ni had laju. Maksudnya dia dihadkan. Laju tu dihadkan berapa banyak. Laju tu dihadkan sebanyak 1 jam boleh bawa 110 km. Dia nak cakap tu je. Had laju ni maksudnya laju tu nak dihadkan. Max dia. Maksimum dia berapa. Jadi had laju ni bukanlah had laju had laju lain. Had laju ni formula dia jarak tak. Had laju formula dia sesaran bahagi masa. Ni kamu akan belajar ni dalam chapter bab 2 nanti. Lepas ni kita akan belajar lah. Okay, nak kira had laju. Kalau had laju formula dia sesaran bahagi masa. Nak sesaran tu apa? Sesaran tu jarak. Jarak yang ada arah. Faham tak? Sekejap mana tengok penting Faham. Faham. Sesaran ni, okay, sesaran ni dia jarak
tapi yang ada arwah. Dia ada arwah. So disebabkan sesaran ni ada arwah, okey, quantity vector. Sebab itulah hak laju ni quantity vector. Sebab sesaran ni ada arwah. Faham tak? Bila sesaran ada arwah, maksudnya hak laju ni ada arwah lah. So di quantity vector. Sebab tu hak laju tu quantity vector dia ada arwah sebab formula nak kira dia sesaran bahagi masa. Sesaran ni dia ada arwah dia. Nanti kita belajar dalam benda ni. Okey, cuma beza dia yang had laju ni dia bukan formula yang sesaran bahagi masa tu. Dia cuma nak cakap laju tu punya had maksimum dia berapa. Tu je. Jadi disebabkan tu dia tak ada arwah ni. So had laju ni bukan yang vektor ni. Ni yang hanya ada magnitude sahaja. So ni kita panggil quantity Skala. ya, skala. Okey. Setelah dia. Okey, next. So bagaimana pula Okey ni. Beri contoh-contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. So kita dah belajar tadi kan daripada situasi ni. Okey, so cikgu nak kamu bagi contoh kuantiti skala yang kamu tahu setakat pagi ni apa dia? Ambil atas. Ha? Ambil atas. Masa. Oh, ambil yang atas. Oh, ambil yang atas yang ni ke? Oh ni jawapan ni. Ya, okey, boleh bagi masa. Okey, masa kuantiti skala. Lagi apa lagi? Isi padu. Ya, isi padu kuantiti skala kan. Macam isi padu kan ada 30 ml, 100 ml. Okey, so dia tak ada arwah kan. Dia hanya ada magnitude saja. Okey, kuantiti skala. Lagi apa lagi? Suhu. Ya, suhu. 50 darjah Celsius, 20 darjah Celsius. Dia tak ada arwah. Okey, lagi? Jarak. Ya, jarak. Okey, jarak. Contohnya macam Ali, dia pergi kanan 50 meter, dia pergi atas 10 meter. So jarak dia berapa yang dilalui ni? Kamu tambahlah 60 meter kan. So ni jarak ni kita panggil kuantiti skala sebab dia ada magnitude saja ni. Okey, tapi kalau sesaran, okey, kalau kamu buat macam dia ke kanan, ke atas, itu kita panggil jarak. Okey, yang dilalui. Tapi kalau sesaran daripada kedudukan asal, okey, ni kedudukan asal dia, yang ni kedudukan akhir dia. Ni kedudukan akhir dia. So sesaran dia apa? Sesaran dia daripada kedudukan asal ke kedudukan akhir tapi mengikut jarak yang laluan yang terpendek. Okey, dia mesti straight line. Dia mesti ada straight line. Okey, sesaran ni dia mesti straight line, garis lurus dari kedudukan asal ke kedudukan akhir. So inilah dia. Inilah sesaran dia. Okey, inilah sesaran dia. So faham tak apa maksud sesaran? Boleh beza tak? So itulah beza jarak dengan sesaran. Kalau jarak kamu tambah je dia punya jarak yang dilalui. Tapi kalau sesaran dia nak ada garis lurus, straight line dari kedudukan asal ke kedudukan akhir. So ni straight line dia. And then dari kedudukan asal ke akhir, so macam ni. So kita nak tunjuk dia ada arwah daripada kedudukan asal ke kedudukan akhir. So sesaran tu ada arwah. Bila ada arwah kita panggil kuantiti. Kuantiti apa ni kalau ada arwah ni? Vektor. Kuantiti vektor dari kedudukan asal ke kedudukan akhir. So nak kira sesaran ni pakai apa ni? Siapa boleh fikir? Saya nak kira ni sesaran ni. Kita ada 50 meter dengan 10 meter ni kan? Ke kanan 50, ke atas 10 ni Saya nak kira sesaran. Pakai formula apa? Teguran. Tolak awak. Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras. Sebab ni kan macam bentuk segitiga kan. Segitiga sudut tegak. So kalau segitiga sudut tegak kita pakai teorem Pythagoras. Cuba kira berapa sesaran dia. Dia dah masuk bab 2 ni. Lebih pula. Tak apalah kita try kira. So nak kira sesaran, dia hypotenuse lah, betul tak? 50 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, lepas tu punca
kuasa dapat berapa? Respon. Kira tak? 51. Okey. Sekejap dia. Okey, kamu dapat banyak tempat perpuluhan. Okey, kamu bundakan ya. Okey, so dapatlah 51. So sesaluan dia 51 meter. Okey, 51 meter. Lepas tu sesaluan ni daripada mana? Kedudukan asal ke kedudukan akhir. So ada arah. Jadi kita panggil dia quantity vector. Okey, ni magnitude, ada arah, so quantity vector. Okey, so sesaluan quantity vector. So kita teruslah buat jawapan kat sini. Sesaluan quantity vector. Okey, settle yang tu. Okey, next. Kamu salin ke benda ni? Salin ke? Salin ke tengok je? Salin tak? Salin. Salin. Okey, bagus. Okey, next. Kita pergi. Okey, quantity skala. Ada lagi 3 ni ha. Bagi lagi 3. Siapa boleh fikir? Jisim. Okey. Halaju. Okey, tadi yang jisim tu betul. Okey, jisim kuantiti skala kan. Macam jisim Ali kan. Kalau jisim Ali 50 kg, so dia ada magnitude sahaja. So jisim. Tapi kalau berat tadi dah explain dah. Kalau berat bukan 50 kg, dia di 500 Newton dan arah dia ke bawah. Sebab pusat graviti bumi kita kat bawah kita kan. So berat ni kuantiti apa? Respon. Vektor. 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 Berat kuantiti vektor. Saya cuba buat kat sini lah berat. Okey. Okey, sekarang ni kita explain ni bumi. Pusat graviti kat mana? Respon. Tengah. Nah. So kat sini ni contohnya ni Ali. So berat Ali ni ditarik oleh daya tarikan graviti bumi yang berada di bawah Ali. Okey, ni kalau Ali kat sini. Mana tu? Okey. Kalau Ali dia kat sini, ni Ali. Ali dia kat sini lah. Pun pusat graviti bumi dia kat bawah dia juga. Okey. So bawah dia kat sini jugalah. Kalau Ali dia kat sini, ni Ali yang. So berat apa ni? Berat dia ditarik oleh. Sekejap siapa? Adalah. Tak puasan tak ada orang nak join. Okey. So kalau Ali dia ada kat sini, so pusat graviti dia kat bawah Ali ni. So jadi beratnya ditarik oleh daya tarikan graviti bumi yang kat bawah Ali ni. Faham tak? Kalau Ali kat sini pun berat dia dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi yang di bawah dia. So sebab itulah beratnya sentiasa di bawah kita. Di bawah berat pula daya pusat graviti sentiasa di bawah kita. Faham tak? Faham. Tak. Saya ikut daya tarikan bumi. Macam mana? Dia berat dengan daya dalam lingkungan sama ke? Lain ni Ustazah? Daya tarikan bumi. Yelah sama. Berat ialah daya tarikan graviti. Itulah maksud berat. Berat ialah daya tarikan graviti. Faham tak ni? Ni kalau kat bumi, kalau kat bulan berat dia lain pula. Sebab bulan pun dia ada pusat graviti dia. Kalau macam Okey, dapat Ustazah. dapat. Dapat. So kalau berat kat bumi 500 Newton, kalau kat bulan dia kurang sikit, dia rasa 200 Newton kot. Macam tu lah, dia kurang daripada bumi. Okey. So beratlah daya tarikan graviti. So daya tarikan graviti, kalau kat bumi lah, kalau kat bulan. Faham? Faham. Okey. Next. Okey, apa lagi kuantiti skala? Lagi 2. Panjang.
Okey, panjang boleh. Panjang kuantiti skala. Kejap eh. Kenapa dia tak boleh penting? Sekejap. Yes, panjang kuantiti skala. Oh, luas. Luas pun kuantiti skala juga. Contohnya kalau macam luas kan 5 meter darab 2 meter. So di mana ada arah kan? So luas pun kuantiti skala juga. Okey, ni yang panjang ni dia masuk dalam sini lah. Dia masuk kat sini. Dia masuk panjang ataupun luas. Okey. So bagi yang lain sikit. Lagi dua yang lain sikit. Ketumpatan. Ya, ketumpatan. Ketumpatan kan formula dia apa? Siapa tahu ketumpatan formula dia apa? Respon. Jisim berisi padu. Jisim berisi padu. Ya, jisim isi padu. So jisim ni kan kuantiti skala, isi padu pun kuantiti skala. Jadi ketumpatan ni mestilah kuantiti skala juga. Okey, dia sama je. Okey, last. Siapa boleh bagi? Bagi satu. Tenaga. Tenaga, ya tenaga boleh. So tenaga kuantiti skala. Contohnya tenaga 500 joule kan. So kuantiti skala lah. Dia tak ada arah. Kan macam tenaga elektrik kan. Tenaga elektrik ke ataupun apa lagi ya. Tenaga keupayaan graviti. Dia ada magnitude saja tapi dia tak ada arah. Okey. So dah habis dah kuantiti skala. Okey, sekarang kuantiti vektor lah. Siapa boleh bagi kuantiti vektor? Hal laju. Hak laju, ya betul. Okey, kejap Mana dia dulu? Oh. Yang tenaga ni kan kerja pun boleh juga. Okey, siapa ingat formula nak cari kerja? Ada belajarkan dalam sains, kerja. Contoh kerja yang kamu lakukan. Ada. Okey, apa formula dia? Siapa tahu? Daya darab sasaran. Ya, daya darab sasaran Daya darab sasaran ke daya darab jarak Saya rasa daya darab jarak. Sebabnya kerja ni kuantiti skala, dia ada magnitude sahaja, dia tak ada arah. So bila tak ada arah, kamu kena ambil jarak. Kalau kamu ambil sesaran ni ada arah, betul tak? Sesaran dia ada arah. Kalau dia ada arah, kerja pun ada arah lah juga. Nanti dia masuk dalam kuantiti vektor. Okay, padahal kerja ni kuantiti skala. So dia jangan ambil sesaran lah, kita ambil jarak sebab dia tak ada arah. Okey. So kejap. Tapi daya ni pula. Daya ada arah kan? Tadi kat mana daya? Daya kuantiti vektor Ustazah. Daya kuantiti vektor. Gimana itu Ustazah? Tak juga rasa. Konspirasi je lah. Macam mana? Konspirasi je lah. Apa tadi? Tak apa. Saya gurau-gurau. Konspirasi. Oh, okey. Tak apalah, kerja ni kita abaikan. Okey, kerja ni abaikanlah formula kerja ni. Okey. Okey. So kita buat ni je lah tenaga ni kan, tenaga kuantiti skala. Okey. Oh, next ada lagi tekanan. Tekanan pun kuantiti skala juga. Tekanan ni macam pernah tengok tekanan 50 Pascal. Ada belajar dalam sains. 100 Pascal ada tak? Tak pernah dengar Ada sebenarnya tak? So tekanan pun kuantiti skala juga. Okey. So kita pergi ni pula lah, kuantiti vektor. Okey, lagi berapa kuantiti vektor ni? Lagi 5. Kalau dalam buku fizik, buku teks, kamu tengok tak buku teks? Ada Ustazah, banyak je Ustazah. Kan. Sekejap Ada kerja Ustazah.
Oh dia bagi kerja kuantiti ni skala. Naam Ustazah. Mana ke? Ni tenaga. Oh ni kerja. Okey, okeylah. So tak apalah, kerja pun kuantiti skala juga. Cikgu rasa kerja ni formula dia daya darab dengan jarak. Contohnya, contoh situasi yang buat kerja macam apa macam Ali, jisim dia 50 kg, dia pergi ke kanan. Contoh dia berjalan sejauh 50 meter. So apakah kerja yang dilakukan oleh Ali? So kita pakai formula. Okey, tengok Ali ni 50 kg. So dia nak formula daya. Bila daya unit dia adalah Newton. So 50 kg tukar ke Newton berapa? 500. 500 Newton. 500 Newton and then darab dengan jarak. Jarak dia ke kanan 50 meter. So 500 darab 50 dapat berapa ni? 25,000. 25,000. Lepas tu kerja, okey, kamu boleh bagi unit dia Newton meter ataupun boleh bagi unit dia Joule. Joule kan, Joule. So tapi kerja ni dia anggap tak ada arwah kan. Tak apalah, kamu anggaplah kerja dia tak ada arwah. So dia kuantiti skala. Hafal je.